Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita melaksanakan kewajipan kita, solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya ni, kita sambung semula pengajian kita yang tertangguh lah disebabkan PKP lah atau MCO ni. Dan sempatlah satu pengajian online, secara online. Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu untuk secara talaqi. Dan pengajian kita berkaitan dengan ilmu hadis. Dan insya-Allah kita baru saja memulakan kitab hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu taala. Dan di sini saya insya-Allah saya akan menggunakan kitab yang dinamakan Al-Wafi. Kita hadis Imam Nawawi tapi disyarahkan oleh di sini dia tulis dua orang nama ulama, iaitu Ustaz Dr. Mustafa Al-Bugha dan juga Mahyidin Misto, ulama Syria tersilap saya. Jadi dalam bahasa Melayu kan ni ada terjemahan dia dalam bahasa Melayu. Ada dijual lah, di sini ditulis Pustaka Salam. Tebal juga 600 lebih surat. InsyaAllah sampai mati. Jadi sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dulu dengan bacaan kita Al-Fatihah. Masa online tu saya dah baca sikit mukadimah dia. Saya tak sempat lah, tak sempat terus sambung insyaAllah mukadimah Imam Nawawi radhiyallahu taala. Tak ingat berhenti sampai mana tu. Sebab itu saya baca kitab Arab. Tak apa, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan Imam Nawawi radhiyallahu taala. Imam Nawawi ini dia lahir pada tahun 631 Hijriah, meninggal pada tahun 676 Hijriah, kurun yang ketujuh lah. Dan dia mati muda, meninggal dunia muda, umur 45 tahun. Dan tak sempat kahwin. Dan Imam Nawawi ini dalam fiqh di mazhab Syafi'i, bahkan menjadi muhakkik ataupun mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i. Jadi segala khilaf yang berlaku di dalam mazhab ditarjihkan oleh Imam Nawawi. Dan ada seorang lagi, itu Imam Rafi'i. Jadi apa yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu menjadi fatwa yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i.
Dan sekiranya khilaf berlaku di antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, pendapat Imam Nawawi yang ditarjihkan, diutamakan, diunggulkan. Itu kurang ketujuh. Kemudian fiqh ni kan dia berkembang sampai kurun yang ke-10, berlaku pentarjihan. Pada waktu itu diutamakan pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Syihabuddin Ramli. Dan ada lagi setelah itu Syekh Zakaria Ansari, Imam Mahalli, Imam Khatib Syarbini, dan seterusnya, panjanglah cerita bab fiqh. Bahkan Imam Nawawi juga seorang muhaddis besar, dan beliau terkenal dengan syarah bagi kitab Sahih Muslim, Al-Minhaj. Kitab Al-Minhaj fi syarhi Sahih Muslim Al-Hajjaj. Ratusan ulama lah, hampir 200 ulama yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim, dan yang terbaiknya adalah syarah Imam Nawawi. Diakui lah oleh seluruh ulama zaman dulu sampai sekarang. Dan banyak lagi kitab-kitab Imam Nawawi dalam berbagai bidang yang lain. Dan ini salah satu karangan beliau yang penuh barakah, penuh keberkatan, kitab Hadis 40. Dipelajari di seluruh dunia, seluruh pusat pengajian, seluruh pondok, seluruh madrasah, bahkan universiti itu. Maksudnya ada qabuliyah, penerimaan Allah daripada Allah Ta'ala. Dan banyak ulama mensyarahkan kitab Hadis 40 ni dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Melayu yang dicetak ni, antaranya ni yang saya jumpa yang ni, misalnya bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Melayu, Al-Wafi. Dan ada satu lagi yang biasa kita tengok orang hijau, itu saya dah syarah dua masjid lah, dua surah. Nak ulang sama tiga benda yang sama macam tak best ni. Jadi saya guna syarah yang ni lah, agak berbeza sikit insyaAllah. Ini tebal lah ni, 6 waktu lebih, tak apa insyaAllah. Jadi hari tu dah baca sikit, saya tengok, saya cuba ingat balik kat mana saya berhenti tu. Segala pujian hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam, penjaga langit dan bumi, pentadbir urusan makhluk seluruhnya, pemutus rasul-rasul, selawat dan salam Allah ke atas mereka, kepada seluruh mukallaf. Mukallaf ni orang yang Islam, baligh dan berakal, untuk memberikan petunjuk dan menjelaskan syariat agama kepada mereka dengan segala dalil yang putus ataupun yang pasti dan bukti yang terang. Aku memujinya di atas segala nikmatnya, aku memohon dilebihkan lagi kurniaan dan kemuliaannya. Aku menyaksikan bahawa penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul, kekasih dan makhluk yang paling afdal, dimuliakan dengan Al-Quran yang agung, mukjizat yang berterusan pada sepanjang zaman, dimuliakan juga dengan sunnah yang menjadi petunjuk kepada mereka yang memerlukan bimbingan, dikurniakan kepadanya jawami'ul kalim. Kat sini perlu disyarah. Jadi tadi dia puji Allah, sebab tu dia selawat Nabi lah ni, cuma dalam bentuk terjemahan lah. Memang mana-mana kitab mesti akan dimulakan dengan bismillah, hamdalah dan selawat kepada Nabi. Mana-mana kitab, supaya ada keberkahan dari situ. Ada hadis yang menunjukkan jika dimulai dengan basmalah dan hamdalah, seterusnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya baca tadi maknanya dah saya syarah sebahagiannya dalam online tu lah, boleh tengok semula. Jadi di sini dia kata Nabi dikurniakan kepada jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni maksudnya perkataan yang ringkas tapi padat dengan makna. So Nabi ni tak cakap panjang, Nabi cakap ringkas tapi padat dengan makna. Itu maksud jawami'ul kalim. Dan agama yang mudah. Maksud agama yang mudah di sini bukan boleh ambil mudah, agama yang mudah diamalkan oleh seluruh manusia sebenarnya, dalam keadaan normal. Dan kadang-kadang menjadi susah itu bukan kerana agama itu susah, tapi
ada unsur-unsur lain yang menyebabkan agama itu jadi susah. Kita ada dalam menjalani agama ni, kita adalah pihak-pihak yang tak suka, terutamanya iblis bersama dengan angkatan-angkatannya lah, syaitan. Dan begitu juga kita diberi syahwat yang memang tak suka agama. Itu yang akan menjadi agama orang, setengah orang rasa agama ni susah. Tapi kalau fitrahnya agama ni memang sesuai dengan akal manusia dan roh manusia. Jadi di situ orang yang tunduk kepada akal, tunduk kepada ilmu, insya-Allah jadi mudahlah agama. Tapi kalau dia tunduk kepada hasutan bisikan syaitan dan juga keinginan hawa nafsu, dia jadi susah. Dia anggap agama itu akan jadi susah. Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kami tidak akan membebankan manusia itu melainkan dengan kemampuan dia. So Allah yang ciptakan manusia, Allah Ta'ala yang turunkan agama dan Allah perintahkan manusia amalkan agama. Takkan Allah Ta'ala nak perintahkan agama yang mana di luar kemampuan manusia. Pastilah di bawah kemampuan. Selama ni kita semayang 5 waktu, puasa Ramadan, tak mati lah, okey je. Bahkan ada kelebihan dan kebaikan di sebaliknya lah. Selawat dan salam Allah ke atasnya dan seluruh para nabi dan rasul, keluarga mereka dan seluruh para solehin. Satu saya nak terangkan di sini, apa makna selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita dengar kan hari Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. So dalam ayat itu mengatakan Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kemudian kita diperintahkan, wahai orang beriman, adalah kamu berselawat kepada Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi. So apa makna Allah berselawat kepada Nabi? Allah berselawat kepada Nabi. Takkan Allah apa maksud Allah berselawat kepada Nabi? Okey, selawat ni sebelum tu saya terangkan selawat ini satu perkataan yang sudah menjadi uruf atau kebiasaan orang Melayu, yang mana asalnya perkataan itu daripada bahasa Arab. Banyak kan, mesyuarat itu asalnya dari bahasa Arab, musyawarah. Banyak bahasa-bahasa Arab yang dimelayukan, di Melayu. Jadi selawat itu asalnya adalah salawatun. Kalau diwakafkan jadi salawat. Sad lah, pakai sad. Itu satu bentuk kata jamak ataupun bahasa Jawa panggil plural. Betul? Bahasa Jawa plural, dari singular dan plural. Singular ni kan satu, bahasa Inggeris kan singular dengan plural. Bahasa Arab pun dia ada mufrad singular, lepas tu dia ada plural, dia panggil jamak. Dan sebenarnya bahasa Arab tengah-tengah sebelum jamak dia ada lagi satu, dia panggil dual ataupun tasniah. Tasniah ni dua. Bahasa Arab dia tak terus, dia ada singular, dual, baru plural. Plural ni 3 ke atas. Kalau bahasa Melayu satu dengan banyak je. Jadi salawatun itu jamak ataupun plural. Dia punya mufrad dia atau singular dia salatun. Sad lam alif ta marbutah. Solat lah. Solat kan. Jadi salatun, salatani, salawatun. Salatun satu, salawat, salatani dua, salawatun banyak. Dari segi bahasa, salat itu maknanya doa. Dari segi bahasa, salat itu maknanya doa. Dari segi istilah fiqh lah. Dari segi istilah fiqh, salat itu yang kita sembahyang lah, maknanya sembahyang. Tapi dalam fiqh panjang lah. Al-aqwalu wal-af'alu al-makhsusatu muftatahatu bitakbiratul ihram wa muftatamatu bitaslim bi syurutil makhsusah.
Janganlah dalam fiqh dia definisi dia ataupun ta'rif solat itu suatu bentuk perbuatan yang khusus dan bacaan-bacaan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu maksud solat secara istilah fiqh lah. Kalau secara bahasa solat tu maksudnya doa. Jadi di situ ayat tu kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna itu fi'il mudhari' ataupun present tense. Daripada perkataan solat ya, yusalluna. Yusallu maknanya masdar dia solat. Jadi kalau kita ambil makna solat Allah dan malaikat solat kepada nabi maksudnya sembahyang kepada nabi, itu tak boleh. Itu bahaya. So, makna perkataan yusallunya itu dimaknakan dengan doa. Dengan doa. Betul, kita kan diperintahkan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Berdoalah kepadanya. Kan wasallimu taslima. So, apa maksud kita selawat yang mana akhirnya bahasa Melayu mengungkapkan perkataan itu dengan jadi selawat. Nampak akhirnya bahasa Melayu dia ambil perkataan tu berselawat kepada Nabi dengan lafaznya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendek lah. Itu bila istilah tu dia panggil berselawat. Maksudnya berdoa kepada Nabi, bukan bersemayang kepada Nabi. Sebab solat tu makna semayang asal secara bahasa. So jadi apa makna Allah berselawat kepada Nabi? Kalau Allah berselawat kepada Nabi, Allah berdoa kepada Nabi, Allah doa kepada siapa? Kalau kita berselawat kepada Nabi, maknanya kita memohon doa kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat yang diiringi dengan ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya ya Allah berikanlah rahmat yang diiringi dengan ta'zim. Ta'zim ini keagungan. Rahmat yang diiringi dengan ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Itu kalau kita selawat kepada Nabi. Jadi kalau Allah pula dengan malaikat berselawat kepada Nabi, macam mana? Allah nak doa kata apa? Allah nak doa dekat siapa kan? Dia mesti sesuai. Dia mesti ikut kesesuaian makna bahasa tu, mesti kena sesuai. Dan ulama mentakrifkan Allah berselawat kepada Nabi, maknanya Allah memberi rahmat ta'zim kepada Nabi. Allah memberi rahmat ta'zim kepada Nabi. Sudah larilah makna dia. Asalkan makna selawat berdoa. Allah memberi rahmat ta'zim, mana makna doa tu kat mana? Makna doa tu kat mana? Ulama kata seolah-olah Allah meminta kepada kudrah dia supaya memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi. Seolah-olah. Tak perlulah benda tu kan. Tapi nak menyesuaikan makna solat dengan makna doa itu. Yusalluna bermakna doa. Seolah Allah meminta doa kan, meminta. Allah meminta kepada kudrahnya, ada kudrah kuasa dia, supaya memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah nak disesuaikan makna doa itulah. Kalau tak nanti kenapa Allah pun selawat kepada Nabi makna lain, malaikat selawat kepada Nabi makna lain, kita selawat kepada makna lain. Maka kena ada satu makna yang sama lah. Sebab lafaz yang digunakan sama, yusallu lah. Kita pun sallu alaihi, sallu juga sama. So jadi kita berselawat kepada Nabi berarti kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi, Allah memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi. Tak adalah doa, tapi nak dipakaikan guna juga makna doa itu seolah Allah mohon kepada kudrah dia supaya memberi rahmat ta'zim kepada Nabi. Seolah-olah. Okay. Malaikat pula apa pula? Jadi malaikat ni ada khilaf di kalangan ulama. Malaikat berselawat kepada Nabi ada dua pendapat. Yang masyhur pendapat mengatakan malaikat memohon keampunan untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu, jadi malaikat pun yusallu juga. Siapa malaikat selawat kepada Nabi? Masyhur mengatakan bahawa malaikat memohon keampunan untuk Nabi. Maka ulama kata Nabi buat salah ke, bukan Nabi maksum ke? Betul.
Nabi kan maksum, tak bersalah, so kenapa perlu dimohonkan keampunan? Dijawab kata, lah tak semestinya mohon ampun ada dosa. Takkan kita kata, aku tak ada dosa, tak minta ampun saja. Mohonkan keafan berarti belum tentu orang tu ada dosa. Kita tolong mohon kemaafan untuk dia, belum tentu lagi dia dosa. Kita mohon je, mohonkan kemaafan, tak ada. Maknanya mohon kemaafan supaya sekiranya ada kesalahan diampunkan. Belum ada yang tak setuju, kata tak, malaikat punya selawat kepada Nabi sama macam kita selawat kepada Nabi, iaitu memohon rahmat ta'zim supaya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu kan hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyar, barang siapa berselawat kepada aku, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Siapa selawat kepada Nabi sekali, Nabi kata Allah akan selawat kepadanya 10 kali. So apa pula makna Allah selawat kepada kita yang kita berselawat kepada Nabi itu? Di sini makna dia ada sikit beza. Jadi Allah Ta'ala memberi rahmat tanpa diiringi dengan ta'zim. Sebab Nabi khusus, Nabi rahmat yang diiringi dengan ta'zim. Jadi Allah berselawat kepada Nabi, Allah memberikan Nabi rahmat yang diiringi dengan ta'zim. Kalau Allah selawat kepada kita, maksudnya orang yang berselawat kepada Nabi itu, Allah memberikannya rahmat 10 kali, 10 rahmat. So itu makna selawat. Boleh ya? Salam apa pula salam? Salam sama macam selawat, cuma salam ini memohon kesejahteraan. So kalau kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kan, ditambah dengan wa barik wa sallim. Wa barik tu mohon keberkatan, wa sallim mohon keselamatan, kesejahteraan dan keamanan. Dan Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. So ada dan sallimu taslima, ucapkanlah salam kepadanya, maksudnya mohonkanlah kesejahteraan untuk Nabi. Jadi bila kita mengucapkan salam kepada Nabi itu, maksudnya kita mohon, ya Allah berikanlah kesejahteraan, keamanan dan keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi mengeluarkan fatwa bahawa makruh hukumnya kita hanya berselawat tanpa salam. Selawat sahaja tanpa salam. Ini Imam Nawawi ya fatwa. Sebab apa Allah Ta'ala sebut sallu alaihi wa sallimu taslima, selawat dan salam. Selawatlah ke atasnya dan ucapkanlah salam ke atasnya. Takkan kita ambil sebahawa ya. So Imam Nawawi keluar fatwa makruh. Makruh kita selawat sahaja tanpa salam. So iringkan dengan salam. Allahumma salli wa sallim, itu paling pendek lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tak tambah wa barik pun boleh. Atau hujungnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim pun boleh. Itu ditambah lagi dengan keluarga ataupun sahabat-sahabat dia lah. Dan selawat yang paling afdal sekali yang kita baca dalam solat, selawat Ibrahimiyah dipanggil. Selawat Ibrahimiyah itu yang paling afdal, tapi panjang. Nabi panjang. So kalau kita nak selawat paling pendek, kita iring dengan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan banyak lagi wa ala alihi wa sahbihi. So itu Imam Nawawi fatwa tentang selawat. Dan kalau kita macam bagi salam kan, Assalamualaikum kan, itu maknanya kita, ya Allah berikanlah keselamatan, kesejahteraan kepada kamu. Jadi kita ucap salam ke orang masuk rumah kan, jumpa orang Assalamualaikum, masuk ke rumah Assalamualaikum tu, maksudnya kita mengatakan maknanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kamu keselamatan dan kesejahteraan serta keamanan. Dia pun jawab Waalaikumsalam, dan kau pun Allah Ta'ala beri keselamatan dan kesejahteraan. Itu maksud salam sesama kita lah. Boleh tak kita berselawat sesama kita? Tak boleh. Kita hanya boleh mengucapkan salam sesama kita, tak boleh nak mengucapkan selawat kepada sesama kita. Selawat hanya kepada Nabi. Salam boleh. Sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu ta'ala anhu
Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Ammar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum. Biasanya disebutkan nama-nama sahabat disebut radhiyallahu taala anhum. Radiyah ni fi'il madhi, past tense. Radhiyallahu anhum, maknanya kalau diterjemahkan secara literal, Allah telah meredai mereka. Tetapi di sini walaupun jumlahnya itu, ayatnya itu berupa ayat khabariyah atau dipanggil apa dia, jumlah ayat khabariyah ni berita lah, tetapi mengandungi makna insya'iyah. Mengandungi makna insya'iyah itu mengandungi makna doa. Dia lain kan, perkataan memohon dengan menceritakan tak sama tak? Bahasa Melayu yang standard saya tak pastilah, SPM tak ingat lama dah. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil jumlah khabariyah dan jumlah insya'iyah. Jumlah khabariyah ni ayat yang menceritakan berita, menceritakan berita. Kalau jumlah insya'iyah ayat yang memohon, mengandungi makna doa. Jadi di sini radhiyallahu taala anhum, kalau kita terjemahkan dia hanya sebagai satu ayat cerita saja. Allah telah redha kepada mereka. Tapi ulama kata walaupun zahirnya, literalnya jumlah khabariyah ataupun ayat berita, tapi mengandungi unsur doa, unsur insya'iyah, iaitu ya Allah, kau redalah kepada mereka. Sebut nama sahabat, ya Allah, redalah kepada mereka. Kita memohon supaya Allah reda kepada sahabat. Sebab apa? Dalam Al-Quran jelas Allah sebutkan as-sabiqunal awwalul minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu taala anhum wa radwan. Dalam Quran sebut radhiyallahu anhum wa radwan. So Allah sudah mengiktiraf keredaannya kepada para sahabat Nabi, dan Allah sebut itu as-sabiqunal awwalun, orang yang awal masuk Islam, kemudian hijrah, kemudian orang Ansar di Madinah, dan orang yang mengikuti mereka. Allah Taala beritahu dalam Quran, Allah telah redha kepada mereka. Jadi sebab tu bila disebut nama sahabat, kita doa, ya Allah redailah mereka, supaya apa? Kita pun akan dapat pahala dia. Kita dengan balasan kita akan dapat balasan yang sama, kita pun akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia ada radhiyallahu taala anhu, anha, anhuma, anhum. Itu bahasa Arab lah kita belajar. Biasanya kalau sahabat lelaki seorang, anhu. Sahabat wanita seorang, sahabiah wanita, dia panggil anha. Kalau dua orang, anhuma. Kalau ramai, anhum. Kalau perempuan ramai sahaja, perempuan sahaja ramai, anhunna. Ini bahasa Arab lah. Tapi tak apalah kalau kita tak tahu, yang penting kita sebut radhiyallahu taala anhum pun boleh saja. Tak masalah. Kejar anhu, kejar anha, kejar anhuma, kejar anhuma, satu ni ya, semua betul. Bahasa Arab ni kata ganti diri dia ada 14. Kata ganti diri dia ada 14. Kita, saya, aku samalah. Kami, kamu lelaki perempuan sama je. Mereka apa? Dia lelaki perempuan sama. Mereka ramai. Sikit je kan. Bahasa Inggeris banyak sikit. Bahasa Inggeris dia beza tu lelaki perempuan. He, she yang lain. Kemudian they itu campuran lelaki perempuan. Kalau you perempuan, you lelaki, you juga lah. Kalau I lelaki, I perempuan sama je. Kalau bahasa Melayu lagi sikit kan. Bahasa Arab tak, dia lain. Satu lain, dua lain, tiga ke atas lain. Yang bercakap, kemudian yang diajak berbicara, dan yang dibicarakan, itu lain. Bahasa Arab memang susah, sebab tu dia lain-lain bunyi dia. Okey. Jadi radhiyallahu ta'ala itu maksudnya satu doa lah kepada para sahabat. Daripada berbagai jalan, yakni tariq, dan dengan berbagai riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumrati atau zamratil fuqaha'i wal ulama.
Sesiapa yang menghafal ke atas umatku 40 hadis daripada urusan agamanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkannya pada hari kiamat daripada kalangan orang-orang yang faqih dan ulama. Okay, dia terjemahkan menghafal lah. Tapi sebenarnya mungkin tak tahu nak letak kata apa itu, dia letak menghafal lah. Sebab dia ni man hafizah. Man hafizah. Memanglah salah satu makna daripada hafizah tu menghafal. Tapi ada makna lain lagi. Ada makna lain lagi seperti makna memelihara. Makna memelihara, menjaga. Nak memahami hadis pun bukan mudahlah, tapi nak terjemah kan, so dia terjemah dia kata menghafal, tapi bukan. Kalau macam tu senanglah, apa 40 hadis jadi ulama. Itu yang akan disyarahkan ni. Takkan semudah tu je kan. Hafal 40 hadis terus jadi fuqaha, ulama. Sedap macam tu. Tak payahlah sekolah tinggi-tinggi kan, tahun-tahun. Hafal 40 hadis je. Jadi dia terjemahlah menghafal. Sebab bukan nak kritik lah, tapi nak memberi peringatan. Sebab saya baca lah apa yang diterjemahkan. Tapi di sini bukan makna menghafal itu, bukan makna macam kita hafal. Memang kami di madrasah kami disuruh hafal hadis 40 ni, kelas 1 ni dah disuruh hafal lah. Terus jadi ulama ni, apa yang hafal kepada ulama besar. Jadi maksudnya di sini bukan sekadar menghafal. Dia banyak kan, mula-mula mungkinlah menghafal kan. Jadi menghafal, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menyampaikan. Dia ada peringkat. Sebab apa? Nak dibangkitkan di hari kiamat di kalangan fuqaha dan ulama. Fuqaha ni orang yang alim dalam bidang fiqh, orang yang alim dalam bidang fiqh. Kalau ulama ni mana orang yang boleh kata alim dalam semua bidang. Kalau segala hafal 40 hadis je jadi fuqaha ulama, wah senang je. So maknanya hafizah ni bukanlah sekadar menghafal, tetapi seperti tadi lah, sebenarnya dia hafal, kemudian dia faham, kemudian dia amalkan dan dia sampaikan. Empat, barulah boleh dibangkitkan di kalangan ulama. Okey, cuma tadi kan Imam Nawawi menyebut, Imam Nawawi ni yang datang ke hadis mana ni nak bagi tahu kata sebenarnya apa tujuan, daripada mana sumber idea yang menyebabkan dia mengarang kitab hadis 40 ni untuk apa kan? Kerana ada hadis yang dibacakan tadi lah, maknanya siapa yang hafizah. Saya nak sebut terus terjemah hafal pun tak boleh lah, pasal tu makna tidak sesuai. Maksudnya itulah mengumpulkan hadis 40 ni untuk disampaikan kepada umat, maka dia akan dibangkitkan sebagai ulama fuqaha. Jadi sebab itulah itu yang mendorong Imam Nawawi untuk mengarang hadis 40. Sebagai hadis ni mendorong Imam Nawawi untuk mengumpulkan hadis 40 ni. Sebenarnya dia membuka jalan lah, memberi jalan kepada orang lain juga senang. 40 hadis kan, mana nak cari kan, hadis yang mana satu, dia kumpul 40 hadis. Jadi orang yang nak mengamalkan hadis ini dah ada lah. Tapi bukan Imam Nawawi seorang, ramai orang, banyak ulama yang mengarang hadis 40. Dan masing-masing memilih hadis ikut dia punya inilah, dia punya kemahuan dia, kehendak dia. Ada yang mengarang 40 hadis tentang kiamat misalnya, ada yang mengarang hadis tentang kelebihan. Ini fadilah amal tu, fadilah amal tu dia dengan fadilah solat itu 40 hadis, fadilah Quran ada 40 hadis, fadilah zikir ada per bab dia 40 hadis. Memang banyak ulama yang mengarang 40 hadis. Imam Nawawi dia mengarang 40 hadis ni, hadis-hadis yang menjadi asas-asas dalam agama Islam. Itu yang special Imam Nawawi punya. Dia punya hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi dalam kitab hadis 40 ni, hadis yang menjadi asas-asas atau dasar-dasar agama Islam dalam semua bidang. Sebab tu dia paling masyhur, paling banyak disyarahkan oleh para ulama. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah daripada hadis Imam Malik dan lainnya. Imam Al-Baihaqi berkata sanad hadis ini semuanya dhaif.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Hafiz Ibnu Asakir rahimahullah daripada berbagai jalan, dan dia berkata hadis ini diriwayatkan daripada Ali Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Umamah secara marfu'. Secara marfu' maksudnya yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beberapa sanad yang kesemuanya ada komentar dan tidak sampai kepada taraf sahih. Rujuk Al-Mu'in ala Tafahumil Arba'in Ibnu Mulaqqin, masih ada dalam bentuk manuskrip. Okey, sekitar hadis tadi ni memang kesemuanya sanadnya dhaif. Sebelum ni belajar kan apa maksud sanad itu dhaif, mana dia sanad itu rantaian ataupun silsilah periwayatan hadis inilah, maknanya mengandungi perawi-perawi yang lemah. Mungkin lemah dari segi hafalannya atau lemah dari sudut keadilannya lah, kesiqahannya, kejujurannya. Jadi menyebabkan hadis itu jadi dhaif kan. Kita dah belajar, kita beritahu sebelum ni kan, hadis itu dhaif bukan perkataan Nabi itu dhaif. Perkataan Nabi mana ada dhaif, semua perkataan Nabi semuanya sahih. Cuma hadis itu dihukumkan sebagai dhaif kerana orang yang meriwayatkan itu mungkin salah seorang atau dua, ada yang terdiri daripada perawi yang lemah. Okay. Dan sebelum ini kan saya dah bahas, tak semestinya dia punya dhaif itu terus ditolak, tidak. Jadi tengok kepada tahap kedhaifan atau kelemahan hadis itu setakat mana. Seperti dah beritahu sebelum ni kan, Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahawa tingkatan hadis dhaif ini ada lebih kurang sekurang-kurangnya 48. Dan ada ulama mengatakan lebih 100. Jadi bukan semua hadis dhaif itu boleh ditolak. Penggunaan hadis dhaif ini dia berbeza mengikut bidang ilmu. Yang pertama akidah. Okey, dalam akidah memang akidah hadis dhaif memang langsung tak dipakai. Bahkan akidah ini kebanyakan yang diambil daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran tak ada isunya dhaif sahih tadi. Al-Quran semuanya patai. Kemudian dalam bab fiqh, hukum halal haram wajib itu mesti kena hadis sahih, tak boleh hadis dhaif. Kalau sunat makruh, mungkin ada sebagian ulama mengambil hadis dhaif, itu pun dhaif yang sederhana ataupun yang ringan. Dhaif yang terlalu dhaif itu memang tak boleh pakai. Tapi dalam bab-bab fadilat, kelebihan amalan, bab-bab tentang pujian atau ancaman atau galakan untuk beramal, fadilah amal lah, itu boleh digunakan, tetapi dengan syarat, dengan beberapa syarat. Yang pertama, tidak terlalu dhaif, tidak bercanggah dengan hukum-hukum syarak yang sabit, dan dia punya isi kandungannya tidak keterlaluan yang bila dengar tu lain macam dia punya hadis ni kan, amalannya sikit je tapi pahalanya mengalahkan amalan-amalan yang lebih besar. Itu ada syarat. Dan kemudian dalam hadis ini bila Imam Nawawi menggunakan hadis ini walaupun dhaif, tapi kan didatangkan berapa sahabat, 7-8 orang sahabat. Maka hadis yang dhaif ini bila dia bergabung, dia boleh naik taraf kepada hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Lidi sebatang kan, kalau kita patah kan senang kan, kita buka banyak-banyak, patahnya susah. Istilah itulah, maknanya walaupun sanad, kebanyakan sanad yang disebutkan dari beberapa banyak sahabat tadi, dalam satu ada je perawi yang dhaif, tetapi bila digabungkan dia jadi kuat. Dan Imam Nawawi tak mungkinlah datangkan hadis ini dalam kitab dia ni yang mana hadis dhaif yang akan ditolak, dan tentulah hadis dhaif yang boleh dipakai. Masalah banyak hadis dhaif ni, ada setengah kelompok tu terus tolak. Itu masalah. Ada setengah kelompok tu hadis dhaif terus tolak. Dia tengok dia punya sebenarnya akidah lain, dia punya penerimaan hadis dhaif, penolakan dia lain, fiqh lain, fadilat lain, bab sejarah, sirah, bab ada bidang-bidang ni tak sama. Pengambilan dan penolakan hadis dhaif ni tak sama mengikut bidang-bidang ilmu, berbeza. Jadi dalam bidang-bidang untuk sebenarnya satu kelebihan kan, di mana datangkan itu satu kelebihan orang yang menghafal, memahami, mengamal dan menyampaikan hadis 40 ni akan dibangkitkan. Satu kelebihan. So Imam Nawawi gunakan
Hadis ni walaupun dia dhaif, tetapi dhaifnya itu sudah dikumpulkan menjadi menjadi kuatlah, ataupun sama ada hasan li ghairihi ataupun sahih li ghairihi. Maksud li ghairihi itu disebabkan yang lain, sebab yang lain. Sebab apa dia banyak. Walaupun dia dhaif tapi sanad dia banyak. Hanya bergabung jadi kuat. Itu seputar hadis yang Imam Nawawi letakkanlah dalam mukadimah dia, yang menunjukkan bahawa kenapa dia mengarang kitab hadis 40 ni, supaya mudah orang lain pun boleh mengamalkan hadis tadi. Tak payah nak carilah hadis 40 yang mana yang nak kita hafal, faham, amal dan sampaikan tu. Dah Imam Nawawi dah kumpulkan. Ataupun ulama-ulama yang lain juga kumpul, boleh pakailah mana. Tapi yang paling masyhur, paling yang banyak disyarah oleh ulama ni Imam Nawawi. Cukup soalan 845 dah. Boleh nak tanya soalan. Ini ada SOP kan, tak ada nak lama-lama. Ada yang nak bertanya? Ya Pak. Waalaikumsalam. Okey, dia tak sama lah apa ni. Seseorang tu tak sama kan. Kalau macam minta maaf kan, macam abang kata abang jangan dengar kan. Tapi kalau macam orang yang betul-betul mengkaji hadis, rasanya banyak dia. Memanglah secara kebetulannya, memang secara umum, secara awamnya, memang paling banyak Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis. Tetapi bukan bermakna tak ada, banyak. Isteri-isteri Nabi yang lain pun banyak hadis. Maksudnya kita hanya boleh mengatakan, membuat kesimpulan itu setelah kita mendengar semua hadis Nabi ya. Kepada yang kita yang diriwayatkan kepada kita, baru kita boleh buat kesimpulan. Dia ada kitab ulama yang mengarang khusus hadis-hadis yang diriwayatkan oleh wanita. So yang memang paling banyak Aisyah. Jadi bukan isteri lain tak ada. Mungkin kita je tak, kita jarang dengar. Orang macam hadis Imam Nawawi ke Imam Suyuti ke Ibn Hajar, orang ada lah dia punya ada senarai kitab yang menyenaraikan perawi-perawi hadis wanita. Ada dikarang oleh ulama. Cuma jarang lah kita dengar. Paling banyak kita dengar memang betul Siti Aisyah, sebab dia memang paling banyak. Tetapi tak bermakna tak ada. Ada tapi sikit lah. Tapi secara terperincinya, itu kena buka kitab. Siti Aisyah berapa, Ummu Salamah berapa, Maimunah berapa, semua Muslim berapa, semua dah kena buka. Zainab berapa hadis dia ada. Kalau nak rujuk boleh, antara yang paling mudah kitab Musnad. Sebab kitab Musnad ni, contohnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab Musnad ni dia mengarang hadis berdasarkan perawi. Kalau buka kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, saya ada yang cetakan, yang saya beli, yang cetakan yang paling kecil lah, cerita dia punya apa, font dia tu dah 5 jilid, sebab dia ada 27,000 hadis. Dan cetakan yang paling besar yang dicetak oleh Muktabah di Syria sana, 50 jilid. Pentahqiq dia Syekh Shu'aib Arnaud, 50 jilid. Maka Imam Ahmad disusun. Hadis yang pertama sekali Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tak banyak, 80 lebih je. Lepas tu Umar Khattab punya hadis. Lepas tu Sayyidina Osman punya hadis, Sayyidina Ali punya hadis. Lepas tu masuk sahabat yang lain lah, Abu Hurairah, Ibn Umar, Ibn Abbas. Nanti ada satu section wanita, Siti Aisyah punya hadis. Lepas tu isteri-isteri Nabi yang lain. Itu dia panggil kitab Musnad. Sebab mengumpul atau mengarang hadis ni pun dia ada dia punya cara dia. Kalau kitab Sunan, lain lagi. Kalau kitab Sunan, dia mengumpul mengarang hadis mengikut bab-bab fiqh. Sunan Tirmizi misalnya, Sunan Abu Daud. Itu kalau kita buka, kitab pertama kitabut taharah. Lepas tu kitabul solat, kitabul zakat, kitabul kitabul saum, kitabul haji, menakahat, muamalah kita, jual beli dan sebagainya. Itu dia panggil Sunan, kitab Sunan. Kalau yang tadi yang disebut kitab Musnad, dia mengarang hadis ikut sahabat, ikut susunan sahabat.
dan macam-macam jenis lagi yang lain lagi. Ada lagi soalan? Okey. Yang pertama, meriwayatkan. Kalau kita tak tahu hadis itu dhaif atau tidak, dan takut-takut jadi palsu, hadis palsu, maka kita jangan kita share viral pas-pas kat orang lain lah, istilah dia share kan. Ya. Kalau kita tak tahu, kecuali kalau dia memang hadis tu di bawah tu dibagi kan. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Disebut situ hadis diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi macam ni, udah. Okeylah, tak apa. Tapi dalam bahasa Melayu kan. Lepas tu tak sebut siapa yang riwayat daripada kitab mana. Kita terima ya. Jangan kita komen apa-apa. Kalau kita nak, kita rujuklah, kita boleh rujuk. Kalau misalnya dia hantar dalam bahasa Arab, ada teks Arabnya, itu mudah sikit nak cari. Ada orang hantar saya, Ustaz, hadis ni boleh pakai ke? Dia bagi bahasa Melayu. Itu Nabi tak cakap Melayu, Nabi cakap bahasa Arab. Kita nak terjemahkan Melayu itu kepada Arab dia, betul ke? Dia bukan boleh semudah itu kita terjemahkan Melayu itu kepada Arab, tak? Saya minta, mana ada tak teks Arab dia? Tak ada lah Ustaz. Tak ada, macam mana saya nak cari? Macam mana kita nak cari? Bolehlah cari, tapi seminggu kan. Itu pun kena berjam-jam kena buka satu-satu kan. Satu kena andaikan bahasa Arabnya apa. Bolehlah kita buat beberapa andaian kan. Contohnya dia kata hadis tu sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Itu kita tahu dah tu, hadis innamal a'malu binniyat. Dia dah agak dah, dah agak. Ini hadis yang kita pun tak pernah dengar hadis ni. Agak susah kalau datangkan dalam bahasa Melayu, susah. Tapi kalau didatangkan dalam bahasa Arab, okey, kita boleh turun. Sebab ulama ada juga yang mengarang hadis-hadis yang palsu. Tapi palsu yang masyhur lah. Sebab hadis palsu ni sekarang orang boleh buat. Siapa saja boleh cipta, boleh buat hadis palsu. Dah nama palsu. Dia buat satu perkataan, dia tahu hadis Nabi ni palsu ke? Tapi kalau hadis-hadis palsu yang memang sudah masyhur, ada ulama kumpul banyak. Yang antaranya Al-Maqdisi, Ibnu Jauzi, Imam Suyuti, kemudian Imam Syaukani, ramai orang-orang yang ulama yang kumpul hadis-hadis palsu yang sudah masyhur. Tapi kalau yang baru-baru buat, kita tak tahu kan, siapa saja boleh buat hadis palsu. Dan ada pula ulama yang mengambil hadis dhaif saja. Dia kumpulkan hadis-hadis dhaif saja. Boleh rujuklah kat situ. Tapi kalau terus tanya, Ustaz ni hadis ni macam mana, sahih ke dhaif? Payah. Kecuali lah memang masyhur hadis tu, kita tahu sahih, tak ada masalah. Ni kita bukannya macam hadis dulu hafal 100,000 kan hadis. Sebut je hadis tu, kita dah tahu dah. Kita mungkin zaman sekarang ni dalam rumah saya, separuh rumah saya tu kita hadis. Separuh. Paling banyak kita hadis. Banyak kitab yang paling banyak dikarang kita hadis. Ilmu yang paling luar ilmu hadis. Yang fiqh, akidah, tafsir semua adalah separuh lagi hadis. Terlalu banyak hadis, terlalu banyak. Macam-macam ulama sekarang. So nak cari satu persatu tu, ya Allah, banyak kerja lah. Takut tak ada nak buat kerja lain. Nak mencari dia punya hadis. Sebab kalau hadis yang masyhur tak apa, kita dah nampak, kita dah tak bawah ni hadis ni biasa dengar. Ini yang tak tahu, kita pun tak pernah dengar. Kita nak kata bukan hadis pun tak boleh, kita nak kata dia hadis pun tak boleh. Kena cari betul-betul. Lepas tu baru tengok apa dah katalah dapat kan. Dia ada satu kitab ulama sekarang dipanggil Atraf. Macam Imam Mizi sekarang sebuah kitab Tuhfatul Ashraf fi Ma'rad Atraf. Maknanya dapat satu dua perkataan cukup. Dia akan bagi tahu perkataan ni ada dalam hadis ini, kitab Tirmizi bab ni, jilid ni, hadis nombor ni. Tu percaya. Kita jumpa kan. Bila jumpa hadis boleh kita cek perawi dia apa semua. Ulama kata apa hadis ni sahih, dhaif. Atau ulama khilaf hadis ni ada perawi yang lemah tapi dhaifnya ringan, tak terlalu berat. Kita beritahu apa ulama itu. Panjang itu nak bahas panjang. Itu yang kita belajar sekejap tu, itu ringkas sangat.
Dia ada satu pembahasan yang khusus tentang hadis dhaif ni, satu kitab dalam Al-Quran. Itu kalau betul-betul nak mendalami lah, boleh, saya tak ada masalah. Tapi takut yang lain semua dengar apa ni. Biasanya kalau di surau-surau ni kita syarahkan hadis je, kita belajar fiqhul hadis. Kita bacakan hadis, so apa pemahaman daripada hadis itu, apa pengajaran dia, apa dia punya hukum-hukum yang diistimbat dari hadis itu. Itu biasa kita belajar tu je lah. Kita nak macam ustari kan, nak tahu ciri hari semua, itu kena pengkhususan. Orang yang ambil pengkhususan dalam ilmu hadis. Tahu lah, boleh insyaAllah. Sila. Cuba. Ya. Dari segi akidah ni, kalau orang yang setuju dengan penggunaan tu macam apa? Bila isu kalimah Allah ni nak dibahas dari sudut mana? Ya, itu. Satu nak dibahas dari sudut hukum, yang kedua dibahas dari sudut undang-undang. Satu dibahas daripada sudut kalimah itu sendiri. Panjang masalah ni. Panjang. So kalau macam dari sudut undang-undang itu kan kita serahkan kepada badan yang berautoriti lah, mufti. Mufti keluar fatwa, boleh tak boleh itu hak dia lah. Kita ada macam apa ni, fatwa kebangsaan, kita ada fatwa setiap negeri. Kan baru ni kan faham keluar kata tak boleh. Faham mufti dia keluar fatwa, faham tak boleh. So nantilah akan adalah itu dari segi urus fatwa. So itu lebih berautoriti lah. Kalau saya kata boleh ke saya kata tak boleh tu, ustaz tu apa? Orang kata tak mana pun kata boleh tak boleh. Dalam bab ni dia kena orang badan yang berautoriti. Mufti kena keluar fatwa. Tu saya bahas dari sudut tu tak sesuai lah saya bahas bab dari sudut tu. Dari sudut hukum. Dari sudut hukum, adakah apa ni hadis dan Al-Quran yang melarang orang kafir menyebut Allah? Tak ada. Bahkan Abu Jahal sebut kan. Dari sudut tu memang tak ada, kita tak ada hukum. Sebab Abu Jahal pun Allah, demi Allah kan. Allah. Yang kita nak bahas ni, yang dia maksudkan Allah itu siapa? Itu boleh kita bahas. Itu saya rasa semua tahu. Kalau yang dia nak maksudkan Allah itu adalah Nabi Isa, ataupun Allah yang mana Nabi Isa itu merupakan anak dia, itu bukan. Itu memang semua orang jelas, semua orang tak setuju dalam benda tu kan. Dia nak juga gunakan Allah. Kita tahu kan tujuan dia apa? Tujuan dia satu je. Tujuan dia nak menunjukkan bahawa agama kami pun menyembah Allah. Jadi akan mengelirukan orang lain. Orang kata, oh Kristian pun Allah juga, so kesalahannya kita masuk Kristian. Itu je. Itu je tujuannya kan? Dia nak melariskan agama dia, nak menarik orang Islam supaya orang Islam yang jahil lah, terutamanya orang Islam yang jahil-jahil ni, yang memang dah jauh sikit daripada agama Islam, tak banyak ilmu. Dia tengok, Kristian pun Allah juga, kesalahannya aku masuk Kristian kan? Itu memang semua orang tak setuju lah. Dari sudut tu semua sahabat kita menjadi geram kan. Kenapa kau nak ambil kami punya Allah? Tak cukup ke? Kau tak ada nama lain ke nak pilih? Siapa tujuannya kau nak berkongsi? Kalau kau betul-betul nak apa ni, gunakan kalimah Allah itu, sebab suatu lafaz itu kan, al-lafzu madalla alal ma'na. Al-lafzu madalla alal ma'na. Lafaz itu menunjukkan kepada suatu makna. Okey, kalau kau nak gunakan lafaz Allah itu, apa makna Allah menurut kau? Adakah Allah itu adalah apa ni, yang memiliki anak yang namanya Nabi Isa? Itu mana boleh. Tak, kami tak setuju dah tu. Itu dah kan syirik dah tu. Itu dah syirik. Tapi dia syirik tak apalah, memang dia syirik pun. Nanti takut ada orang Islam yang terpengaruh, yang tertipu dengan kalimah tu, akhirnya Islam rugi kan. Nak tak boleh. Sebab Allah ni, nak tanya, ada tak orang nama Allah? Ada siapa berani nama anak dia Allah? Pernah satu kisah saya dengar, tak tahulah kisah ni sahih ke tidak. Satu zaman dulu, tak bila zaman bila pun saya tak pasti, jangan tanya sanad tu semua. Ada orang dia macam tak percaya. Alah, aku nak, dia kata kalau kamu letak, kalau berani kan letaklah nama anak kamu Allah. Dia macam tak percaya lah. Alah, boleh dia letak nama Allah dia, akhirnya dipanah peti. Dipanah peti. Saya tak tahulah kisah tu sahih tak sahih, nanti kan ada orang ustaz tu buat cerita palsu lah bla bla bla.
Allah. Tapi nyatanya di dunia ni ada tak nama Allah saja? Tak ada orang. Tiba-tiba dia nak letak nama Allah kepada Tuhan dia yang mana semua orang tahu agama Kristian dengan Islam tak sama. Kalau betul-betul Kristian yang sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa akan menjadi mansukh bila datangnya Nabi Muhammad SAW. Semua ulama-ulama yang di kalangan agama Nasrani seperti Abdullah bin Salam, Waraqah bin Naufal, masuk Islam. Itu pure agama Islam, agama Nasrani yang pure. Dalam kitab tu beritahu bila datang Nabi akhir zaman namanya Muhammad, kamu kena ikut dia. Tiba-tiba dia nak ambil Allah tu untuk agama di Kristian yang tak sama dengan Islam. Mana boleh? So Allah lain lah, gunalah nama lain. Kenapa nak guna nama yang sama? Itu memang tak setujulah. Kita takkan setuju ya. Semua orang Islam takkan setuju dari sudut tu lah. Tapi itulah dari sudut undang-undang autoriti, kena mufti lah bagi fatwa. Kita tak setuju, jadi hakim kata boleh. Ini kena mufti kekuasaan kata boleh lah. Dia nak buat apa? Ya? Tak, yang saya tak faham di Malaysia ni siapa sebenarnya yang keluarkan ni. Bab ni di bawah bidang kekuasaan hakim ke, atau di bawah kekuasaan mufti ke, di bawah fatwa ke sebenarnya? Itu yang tak faham. Kita bukanlah terlibat dengan yang atas-atas tu kan. Sepatutnya siapa yang keluarkan fatwa? Menteri Agama ke? Mufti ke? Kita ada fatwa kebangsaan. Siapa yang putuskan fatwa kebangsaan tu? Hakim tu kan? Lepas tu negeri pula tak setuju tu macam mana pula? Boleh ke fatwa kebangsaan bercanggah dengan fatwa negeri? Itulah satu hal lagi. Dan ini kan melipatkan sampai ke bukan saja Kristian ni, bukan di Malaysia saja. Kristian kan satu dunia, Islam pun satu dunia. So apa kata ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Arab, ulama-ulama lain terhadap Kristian nak guna kalimah Allah, boleh tak? Ke benda ni berlaku di Malaysia saja. So boleh sebut nama Allah bagi orang Kristian di Malaysia, di negeri tertentu. Ini tak boleh. Macam tak serabut lah jadinya, macam tak profesional kan? Apa sebenarnya kan? Di Malaysia orang Kristian boleh guna kalimah Allah di dalam gereja dia, tapi di negeri sekian ada negeri tak boleh. Kalau benda tu boleh semua satu dunia, tak boleh semua, itu je. Yang pelik tu kenapa ada negeri kat Malaysia yang boleh kan, yang tak boleh kan? Apa sebenarnya isu dia sebenarnya? Allah malah saya pun tak faham apa yang berlaku di atas sana lah. Nyatanya kita tahulah benda tu nak ada agenda lah, propaganda ada agenda kat situ. Wallahu a'lam. Cukup Jadi setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah Taala beri taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.